warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang sedang berpuasa sekalian. Kita doakan moga Allah Ta'ala berkati dan gandakan pahala-pahala kita yang sedang berpuasa dengan apa saja amalannya, insya-Allah. InsyaAllah. Dan ada yang bercadang-cadang nak berkongsi-kongsi juadah berbuka puasa hari ni. Ya. Dia kata, nak beli lebih lah, nak bagi kat kawan-kawan, nak bagi kat Okay. jiran-jiran tetangga kan. Dia siap beli suar. Apa? Apa? Siang. Siar. Mangkuk tingkat. Mangkuk tingkat tu dia bagi kat Ah. setiap rumah tu. Itu sebenarnya kita nak mendidik jiwa kita lah untuk memberi lebih kepada orang di sekeliling kita kan. Ya, kan sharing is caring. Kita Ya. nak berbagi rezeki. Itu tajuk kita hari ini untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Brother Hafiz Abdul Majid bersama kita untuk perkongsian hari ini. Assalamualaikum, Brother Assalamualaikum. Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat berpuasa kita. Selamat berpuasa. Ramadan Karim. Alhamdulillah. Apa khabar Sihat. hari ni? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah dapat datang ke konti, dapatlah kita bertemu mata. Ah, Biasanya dalam skrin sahaja. Betul, setelah sekian lama orang Ya. kata. Macam pantun Brother lah. Hafiz maintain kurus. Alhamdulillah. Tapi walaupun sibuk sebenarnya nak memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan, tapi tetap datang ke konti. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Sebab agihan pun dah mula disampaikan untuk kempen rezeki Ramadan kita ni yang dibawakan Islamic Relief Malaysia. Jadi mungkin kita nak ceritakan macam mana agaknya usaha Islamic Relief Malaysia untuk galakkan rakyat Malaysia lebih prihatin lagi khususnya dalam bulan Ramadan ni terhadap insan-insan yang memerlukan. Hafiz. Silakan Hafiz. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Waalaikumsalam. para pendengar dan juga kepada penonton live IKIM pada pagi ini. Okey, terima kasih kepada brother yang sangatnya ceria pagi ni kan, brother Luke dan juga brother Pian. Okey. Kembali sama. Salam Ramadan kepada semua. Semoga Ramadan tahun ini lebih baiklah berbanding tahun yang sebelumnya. InsyaAllah. So dalam kita mencari kekuatan dan juga motivasi kan, kita tahu bulan Ramadan ni memang sangat sinonim lah dengan budaya memberi dan bersedekah kan. Jadi kita mungkin juga mencari-carilah apa kekuatan dan semua motivasi untuk kita terus memberi. Jadi saya nak kongsikanlah sebuah hadis daripada riwayat Bukhari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi angin yang berhembus. Jadi dekat sini kita dapat lihat kita dapat mencontohilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda sangat cepat dan ringan dalam memberi. Orang kata lebih-lebih lagi di bulan Ramadan kan, tanpa banyak berfikir. Spesifik tu bulan Ramadan. Maksudnya digambarkan seperti angin yang berhembus kan, maksudnya lajunya kan. Jadi kita dapat ambil iktibar dan contohlah daripada peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Mungkin so di sini mungkin para pendengar di luar sana ramai yang mungkin mencari platform lah untuk memberi bantuan kan, sebab kat mana nak bagi bantuan ni kan. Okay. Jadi Islamic Relief Malaysia merupakan satu-satunya sejak kita ditubuhkan daripada sejak tahun 1984 Islamic Relief secara global. Okey, kita memang menjadi jambatan saham akhirat lah antara pendema dan juga para penerima manfaat. Setakat ni kita dah membantu lebih daripada 120 juta orang penerima manfaat di seluruh dunia lah. Okey, dan kita di Islamic Relief Malaysia ni telah bertapak sejak tahun 2005 lah. Okey. Semua info ni kita boleh tengok di website Islamic Relief lah, www.islamic-relief.org.my. Okey, so saya nak kongsikan 3 inisiatif yang kita sediakan untuk para penyumbang di luar sana untuk memberi bantuan kepada mereka memerlukan. Okey, yang pertama sekali di Islamic Relief Malaysia kita sediakan platform yang kita panggil sebagai sumbangan secara auto debit. Okey, auto debit ni untuk pemegang akaun khas lah, untuk pemegang akaun Maybank. Okey, di mana sumbangan ni serendah RM10 sahaja. Jadi sumbangan ni boleh dilakukan secara berkala lah, maksudnya setiap bulan dia akan buat potongan secara tetap kan. Kenapa perlu ada auto debit ni? Sebab kadang-kadang kita nak sedekah, kita nak memberi, kadang-kadang kita lupa kan. Betul. Kita lupa. Jadi senang ceritanya kita terus je buat potongan Auto. secara tetap, auto je kan. Jadi sangat mudah lah kan. Yang kedua, kita juga ada sediakan untuk para pendengar dari yang bekerja di sektor kerajaan, kita ada sediakan potongan gaji melalui angkasa.
Okey, potongan gaji melalui angkasa ni juga serendah RM10, di mana setiap potongan-potongan yang tuan-puan lakukan ni kita akan masukkan kepada kempen My Sedekah lah. Yang kempen My Sedekah ni merupakan satu kempen general Islamic Relief Malaysia yang kita lakukan untuk kita bantu penerima manfaat di dalam Malaysia dan juga luar negara. Okey, jadi bantuan-bantuan dalam kempen My Sedekah ni dia merangkumi sektor makanan, kecemasan dan lain-lain lah. Okey. Banyak kempen-kempen tu boleh dimanfaatkan lah. Dimanfaatkan melalui pelbagai platform lah maksudnya. Kadang-kadang ni para penyumbang nak tahu kan tak pasti nak beri sumbangan untuk kempen apa masuk je ke My Sedekah ni. Jadi dia lebih memberikan fleksibel kepada kami untuk kami menyalurkan bantuan tu mengikut keutamaan. Contohnya bila berlaku kecemasan kita bolehlah terus direct kepada sana kan. Okey. Dan kita tahu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang berterusan walaupun jumlahnya sedikit. Jadi kita jangan rasa macam RM10 itu sedikit, tapi sedikit tu walaupun sedikit tapi dia berterusan kan. Okay, dan yang ketiga saya nak kongsikan juga Islamic Relief Malaysia juga merupakan amil kepada Lembaga Zakat Selangor. Jadi kita tahu kan bulan Ramadan pun ramai yang bekerja-kerja untuk membayar zakat. Jadi boleh menyumbang melalui kami Islamic Relief Malaysia dan dalam masa yang sama juga maksudnya dapat dua serampan dua mata orang kata menyumbang untuk Islamic Relief dalam masa yang sama untuk Lembaga Zakat Selangor juga. Jadi dapat laksanakan zakat dalam masa yang sama dan kita juga akan resit kita akan keluarkan dah bagi pihak Lembaga Zakat Selangor dalam masa 2 ke 3 hari bekerja bagi mereka untuk yang dapat yang nak dapatkan tax rebate kan. Jadi macam mana nak sertai ni semua boleh ambil nombor terus 0196379788. Okey, insya-Allah. Baik, itu platform dan cara anda untuk terus membantu mereka yang memerlukan, termasuk juga nak laksanakan zakat macam Brother Hafiz sebutkan tadi juga boleh menerusi Islamic Relief Malaysia. Dan mungkin tadi Brother ada sebut juga tentang kalau macam My Sedekah ataupun apa-apa kempen yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia, kalau kita akan penerima manfaat kita ada di kalangan mereka yang berada dalam negara dan luar negara. Ada orang kata, baik kita tolong orang dalam negara je, dalam luar negara ada kot NGO lain. Macam mana pada pandangan Brother Hafiz tentang pandangan dan persepsi macam ni? Okey, sebenarnya Islamic Relief Malaysia ni kita meraihkanlah pelbagai pandangan dan juga pendapat lah. Sebab yang paling penting bagi Islamic Relief ialah kita nak bantuan tu sampai kepada golongan sasaran. Sebab itulah kita punya praktis di Islamic Relief Malaysia. Kita akan melakukan penilaian terlebih dahulu. Contohnya kita dapat satu kes, katakan kita dapat satu kes orang susah dekat satu-satu tempat kan. Ataupun contohnya macam sekarang ni yang bantuan Ramadan kan. Kita pergi dulu kepada golongan sasar dan kita tengok dulu latar belakang keluarga tersebut, apa keperluan dia dan sebagainya, barulah kita akan bagi bantuan. Jadi bantuan kita tu kita nak sampai betul-betul lah kepada mereka yang memerlukan kan. Tetapi dalam masa sama kita juga meraihkanlah pandangan dan pendapat daripada golongan awam kan terhadap Islamic Relief supaya kita ni gerak kerja kita ni lebih bersistem dan lebih tersusun lah, kita ambil kira pandangan lah. Sebab itulah pada tahun ni Islamic Relief Malaysia kita punya kalau ikut peratusan kita bagi bantuan 60%, bantuan luar negara 40%, bantuan dalam negara. Okey. 40-60 40-60 lah. Okey. So sebagai contohnya untuk contohnya Ramadan pada tahun ini kan kita memang lebihkan bantuan kepada Malaysia di mana sasaran kita nak bagi 6,000 pack makanan untuk Malaysia dan luar negara 2,890 pack makanan. Okey. Dan kalau untuk makluman para pendengar juga dekat di Malaysia pun kita ada juga bantuan kecemasan lokal. Bantuan kecemasan lokal ni kita membantu penduduk Malaysia ataupun golongan tempatan yang berdepan dengan situasi seperti musibah banjir, kebakaran, taufan dan sebagainya kan. Even sekarang pun kita ada gempa bumi pun boleh berlaku juga kan. Jadi macam-macam kecemasan yang berlaku. Dan saya ambil contoh kita pernah kita tahu pada penghujung tahun lepas kita ada banjir besar yang berlaku kan secara tiba-tiba kan. Jadi kita ada bagi bantuan banjir pada
pada tahun lalu, dan kalau ikutkan data yang dikeluarkan oleh Islamic Relief Malaysia pada 31 Januari lepas, kita telah membantu lebih daripada 630,000 bantuan telah sampai kepada 14,348 individu. Okey, bantuan ni kita meliputi bantuan tunai, pek makanan dan juga dalam misi pembersihan lah. 68 misi bantuan kan. Jadi untuk luar negara memang kita tidak pernah lupakan lah, seperti biasa kan yang mereka kenali, staf-staf Islamic Relief yang berada di lapangan, yang beroperasi di lapangan, memang sentiasa bersiap sedialah untuk menyalurkan bantuan kan. Kita ada bantuan untuk negara Syria, kita ada untuk Palestin, Yaman, Somalia dan lain. Dan lain-lain lagi lah, mengikut kempen kita lah. Maksudnya pendek kata dekat sini, seperti DJPN cakap tadi, kat mana lebih mana lebih ni kan, lebih utama. Kita kalau ikutkan kita seimbang lah, kita kata, boleh kata macam tu lah. Ada dalam negara, luar negara. Jadi terpulang kepada pilihan lah. Okey, baik. Kejap lagi mungkin kita nak cerita tentang pack makanan Ramadan ini, bagaimana mereka di luar sana tu nak membantu terus sama kan. Jadi kita akan berehat kejap. Kembali selepas ini di Warna Pagi Radio Kim. Inspirasi Inforia Islami. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Sejak awal tahun 2020, usaha-usaha membaiki Masjid Al-Hasanah telah bermula. Pandemik COVID-19 yang melanda menyebabkan kerja-kerja perbaikan dan peningkatan tergendala. Bagaimana menderma boleh mengalirkan pahala seperti air sungai selagi ia digunakan? Inilah masanya berinfak melalui projek pemulihan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Maklumat lanjut 012-378-2519, 013-355-8080 atau www.masjidalhasanah.com. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mulakan pagi anda dengan Warna Pagi IKIM bersama Pian dan Luqman. Alhamdulillah kembali bersama Luk dan Pian di Warna Pagi. Ramadan Karim untuk sahabat-sahabat sekalian. Macam mana dah berbahagi rezeki? Marilah bersama-sama Islamic Relief Malaysia. Dan pagi ni Brother Hafiz Abdul Majid bersama kita. Jom kita cakap tentang bagaimana kita nak turut sama membantu mereka yang memerlukan ni dalam pack makanan Ramadan bersama IRIM ni. Brother Hafiz. Apa platform? Macam mana kita boleh membantu tu Brother Hafiz? Okey. Terima kasih. Kita tahu kan sejak COVID melanda di Malaysia ni, semakin ramailah yang hidup dalam kesusahan. Kalau ikutkan data daripada program makanan sedunia, terdapat lebih daripada 811 juta orang di seluruh dunia tidur dalam keadaan lapar setiap malam kan. Mungkin angka ni bertambahlah disebabkan oleh faktor pandemik yang sedang melanda sekarang kan. Jadi disebabkan itulah pada Ramadan kali ini kita lancarkan sebuah kempen yang kita namakan sebagai Rezeki Ramadan #gandakan pahala. Jadi kempen ini sebenarnya telah bermula lah pada 31 Januari yang lalu sehingga 2 Mei 2022, di mana kita mensasarkan dengan kutipan sebanyak 2.32 juta bagi menyantuni 44,450 penerima manfaat lah. Di dalam Malaysia dan juga luar negara. Jadi lebih kurang 32 buah negara lah. Okey, dengan edaran pack makanan sebanyak 8,890. Okey, jadi orang tanya kenapa kita nak kena bagi pack makanan ni? Sebab kita nak legakan jiwa-jiwa mereka yang kesusahan. Kan bayangkan mereka bila dapat pack makanan tu, wajah mereka berubah, mereka sangat gembira dan happy sebab
mungkin bagi kita rasa makanan biasalah, nak dapatkan makanan pergilah beli kat bazar kan. Tetapi bagi golongan yang tidak berkemampuan ni, mereka sangat berkira-kira untuk meletakkan hidangan di atas meja ni, sama ada ketika berbuka ataupun bersahur. Jadi masih ada lagi yang tengah berkira-kira. Sebab apa? Sebab jelah kita bayangkan dengan keperluan, dengan keadaan ekonomi sekarang ni, mereka sangat-sangat keadaan yang sangat-sangat sukar lah, kita boleh kata macam tu lah kan. Okey, jadi dengan bantuan seperti ini, setidak-tidaknya ni kita dapat bagi kelegaan lah, seperti yang saya cakap sebentar tadi. Okey, dalam pack makanan ni kita bagi makanan asas mengikut negara lah. Kita ada, contohnya kalau Malaysia kita ada beras kan. Mungkin kalau luar negara ni ada tepung dan makanan-makanan yang lain lah. Contohnya kita ada, kalau dalam pack makanan di Malaysia ni kita ada buah kurma, kita bagi minyak masak, makanan dalam tin dan lain-lain lah. Okey, jadi kalau ikutkan contoh pack makanan ni, kalau ikut di luar negara, kalau contohnya di negara Somalia, mereka sebenarnya menanti-nanti pack makanan ni. Sebab kalau ikutkan mereka berdepan krisis kebuluran. Jadi waktu Ramadan lah waktu yang terbaik nak dapatkan makanan yang betul-betul mencukupi untuk mereka kan. Memang dinanti-nantikan. Betul, memang sangat-sangat dinanti. Jadi kalau ikutkan untuk dan ramai jugalah yang tanyakan berapa harga jumlah pack makanan ni. Saya tak faham lah, ada yang beza-beza harga kan. Okey, kenapa harga berbeza? Sebab harga pack makanan ni mengikut negara tersebut. Okey, contohnya di Malaysia, kita harga pack makanan kita berharga RM200. Okey, dan Sri Lanka, penduduk Bangladesh dan pelarian Myanmar di Bangladesh, di India dan Bosnia juga pack makanan itu berharga RM200. Okey, jadi kita ada 3 package lah sebenarnya. Okey, yang pertama tadi RM200, yang kedua RM250. Contohnya negara Lubnan, Niger, Afghanistan dan lain-lain. Okey, RM350. Okey, kebanyakan juga yang nak beri bantuan untuk Palestin, Syria, okey, berharga RM350. Okey, tapi let's say kalau katakan kita tak boleh nak bagi ikut package ni, kita ada sediakan kemudahan, kita panggil sedekah Ramadan serendah RM10 sahaja. Jadi tak perlu orang kata kalau tak boleh nak bagi banyak, boleh bagi sedikit, insya-Allah. Kan? Sebab itulah berbeza package-package tersebut untuk negara-negara yang memerlukan, tapi paling minimum sedekah Ramadan pun boleh. Betul. Untuk kita nanti kita bagi-bagikanlah ke mana yang dapat kesesuaian itulah kan. Bila Brother Hafiz cerita pasal Somalia kan, kami juga dikabarkan yang Brother Hafiz pernah turun padang ke Cox's Bazar Bangladesh untuk memberi bantuan. Mungkin boleh gambarkan kepada kami semualah bagaimana keadaan di sana. Okey. Hafiz. Terima kasih. Okey, Cox's Bazar ni alhamdulillah misi saya pada tahun 2018. Okey. Kalau ikutkan data sekarang ni kita ada 1.2 juta pelarian Rohingya yang berteduh lah orang kata, berlindung di di Cox's Bazar kan. Pada waktu saya sampai pada tahun 2018 tu, sebaik saja saya dibawa ke sana, memang kata sejauh mata memandang memang kita akan nampak kemah-kemah pelarian yang berada di lereng-lereng bukit lah. Canvas sahaja. Masa saya masuk, saya sangat-sangat terkejut sebab kita tak pernah nampak, dan Cox's Bazar ni merupakan kamp pelarian terbesar di dunia. Kan? Bila sepanjang laluan tu, itu je lah yang kita nampak. Dan bila kita pergi kepada kamp-kamp mereka ni, kita dapat lihatlah kemah-kemah yang didirikan dengan menggunakan kayu dan juga buluh serta kanvas, yang mana semua ni adalah sumbangan-sumbangan NGO. Kan, jadi mereka dirikan tempat berteduh, dan di dalam sebuah kemah tu ada 2-3 keluarga yang terpaksa berhimpit dan bersesak lah. Kan, jadi mereka hanya berlantaikan tanah dan sumber elektrik pun mereka berkongsi. Jadi kita boleh bayangkan keadaan yang sangat panas, berada di lereng-lereng yang bukit, dan memang sangat-sangat susahlah kehidupan mereka kan, sangat-sangat terhimpit. Jadi keadaan kat sana tu orang kata sangat-sangat daih lah. Bila kita tengok kanak-kanak pun kurus kan, kekurangan makanan, kita boleh bayangkan kalau anak-anak kita macam mana kan. Jadi maksudnya kat sini saya nak cerita kesusahan seperti mereka di Cox's Bazar tu sebenarnya sangat-sangat orang kata ramailah luar sana berdepan dengan situasi yang sama kan.
Okey, jadi disebabkan itulah kita di Islamic Relief Malaysia ni kita ada kempen yang saya ceritakan awal tadi, iaitu kempen My Sedekah. Jadi My Sedekah ni dia diberikan fleksibel lah untuk kita beri bantuan kepada bantuan-bantuan kepada mereka yang memerlukan seumpama inilah. Okey, kalau ikutkan pada misi tersebut, sebenarnya kita ada bagi bantuan untuk deep tube well kita panggil, tiub telaga air yang dalam. Okey, mana pada waktu tu kita ada beberapa deep tube well lah yang kita taja daripada Islamic Relief Malaysia kan. Jadi mereka dapat sumber air. Penderma-penderma kita juga lah. Betul, dapat sumber air yang lebih bersih lah kan. Jadi dekat sana kan. Jadi itulah sedikit tentang kesusahan dan juga pengalaman saya di Cox's Bazar lah. Gembiranya mereka dapat dapat tiup well telaga tadi tu, dapat bantuan makanan daripada sahabat-sahabat yang pemurah, insya-Allah. Dan apa agaknya khabar mereka untuk Ramadan kali ini kan, lepas pandemik, lepas nak masuk bulan Ramadan ni, kita harap sahabat-sahabat terus bersama Islamic Relief Malaysia berbahagi rezeki, insya-Allah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Brother Hafiz Abdul Majid, Pegawai Kanan Bahagian Penjanaan Dana Islamic Relief Malaysia. Hari ini bercakap tentang berbahagi rezeki daripada Suara Kemanusiaan IRM. InsyaAllah. Boleh layari islamic-relief.org.my ataupun semua media sosial termasuk Shopee, Lazada, semua ada. Cari je Islamic Relief Malaysia. Kan? Boleh menyumbang menerusi platform tersebut. Brother Hafiz, terima kasih banyak-banyak. Selamat berpuasa kita ucapkan. Selamat berpuasa. Dan semoga Allah mudahkan urusannya, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia Suara Kemanusiaan kita hari ini bersama Islamic Relief Malaysia. Ya, dan itu menutup cerita juga Warna Pagi kita pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi esok dengan perkongsian. Esok kita ada apa? Kita ada Hari Kesedaran Autism dalam analisis. Jadi anda terus bersama dengan kami. Okey. InsyaAllah. Yati, selamat bertugas selepas ini untuk Aspirasi 10.1 dan kita jumpa esok insyaAllah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.